Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana. Innaka antal alimul hakim. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ربنا اشرح لنا صدورنا ويسر لنا أمورنا وقنا عذاب النار آمين. أما بعد. Yang bersaha, yang berhormat Ustaz Hanif Ghazali, seluruh muslimin, muslimat, mukminin, mukminat yang dirahmati Allah. Alhamdulillah. Puji dan syukur hanya bagi Allah Ta'ala atas limpah kurnianya dan izinnya di pagi ini. Kita diberikan kesempatan yang baharu untuk kembali kita bertemu dalam kuliah duha mingguan setiap Jumaat. Hari ini Jumaat minggu yang keempat. Kita tuan-tuan akan sambung balik tajuk kita berkaitan dengan al-aslu al-adamu. Ingat lagi tak? Saya tahu kitab. Saya ada catatan tapi ingat saya macam tu lah. Al-aslu al-adamu. Tentang buku nota tu, Acik boleh satu ustaz, satu buku. Campak banyak ustaz tu lama-lama tak tahu sambung tang mana. Buku hijau tu, kulit hijau, tu buahlah nama saya. Buku kalau biru buah nama Ustaz Hanif Ghazali. Bila kalau merah buahlah nama guru yang lain lah. Dia buat khas dah supaya tajuk tu dia bersambung. Tuan-tuan dan puan sekalian, saya hari ni sukalah untuk dua slot lah. Slot pertama tajuk kita sambung balik. Slot kedua sedikit cerita tentang hari akhirat. Sikit je lah. Baik. Tajuk yang kita tangguh sebelum ini ialah al-aslu al-adamu, asal sesuatu ialah tidak ada. Kemudian baru ada. Macam kita manusia. Asal kita tak ada. Kemudian baru kita ada. Setelah Allah jadikan kita. Ya. Maka isunya bila berlaku ragu-ragu. Syak pada sesuatu itu ada ataupun tak ada. Tak ada dalil, tak ada bukti, tak ada saksi. Maka ambil asalnya tak ada dahulu. Kita sembang dengan kawan kita. Tengah rancak sembang, tiba-tiba dia kata, hang hutang aku. Tak bayar. Kita pun terpinga-pinga. Bila aku hutang hang? Dia kata hari tu hari apa? Dululah. Dulu tu bila? Sebelum ni lah. Sebelum tu bila? Mana bukti? Dia kata tak ada. Kita pun kata, seingat aku ni tak biasa berhutang dengan hang. Nampak tak ni? Dia kata hang hutang aku, hang lupa. Tak apalah kalau hang kata aku hutang hang, mana saksi? Mana bukti?
Mana buku 555? Kan? Mana rakaman video? Mananya tangkap rakam suara kata aku hutang hang? Tak ada. Dia kata hang hutang aku. Iyalah, bukti. Tak ada. Dia ulang lagi, hang hutang aku. Kita kata mana bukti? Tak ada. Kita tak ingat sungguh. Dia dakwa benda yang mungkin berlaku, mungkin tidak. Maka kita nak hukum puan masa tu. Siapa betul? Siapa yang betul? Yang kata berhutang kan, yang kata tak berhutang? Saya tak tahu, Ustaz. Mungkin dia tu betul. Mungkin dia ni tak betul. Saya tak tahu siapa betul. Tak apalah, saya pun tak tahu juga. Tapi kalaulah keadaan macam tu, tuan nak jatuh hukum macam mana? Guna kaedah tadi. Al-aslu al-adamu. Asal sesuatu ialah tidak ada. Asal kita beranak bukan ada berhutang dekat orang. Faham? Berhutang tu benar baru jadi. Kalau asal kita tak berhutang, tiba-tiba orang tuduh kita berhutang, tak ada saksi. Jadi hak betulnya siapa? Tak berhutang lah. Asal sesuatu tidak ada. Asal hutang tak berhutang. Nak tuduh dia berhutang, kena ada dalil. Tak ada dalil, kira tak berhutang. Ada gambar siapa TV tu? Ada gambar? Oh. Patut orang tengok TV pun. TV ni menyatakan tuan tak betul lah, hak luar tu yang betulnya. Kan? TV kan saja tempat segak kan. Yang luar tak segak pun. Biasanya lagu tu lah TV ni. Tuan-tuan, hatu yang saya nak cerita muqaddimah. Masuk balik kepada tuan-tuan sekalian, apa yang kita sambung ialah berkaitan dengan al-munakahat. Tajuk kaedah yang sama, contoh yang berbeza. Asas sesuatu ialah tidak ada. Dalam bab nikah kahwin pun sama. Asal perkahwinan ada ke tak ada? Tak ada. Asal manusia lahir tak menikah. Maka bila timbul tuan-tuan keraguan, syak, wasangka terhadap nikah berlaku ke tidak, saksi tak berlaku, saksi tak ada, bukti tak ada, maka kita kembali kepada asal ialah tidak bernikah. Baik. Tuan-tuan dan puan sekalian, saya pun baru ni dengar satu cerita lah. Ini pelik juga. Tapi berlaku. Seorang itu bernikah kali yang kedua. Isteri yang pertama masih ada. Cerita ni bagi orang perempuan cerita yang menyeramkan. Bagi orang lelaki cerita ni cerita yang menyeronokkan. Tak tahulah saya kata apalah. Di sini mungkin terbalik kot noh. Cerita ni mungkin orang perempuan seronok di belah mabuk ni, saya tak tahulah. Mungkinlah nah. Sebab tahap iman ilmu tak sama. Jadi bila tuan-tuan, dia kahwin ni di seberang sana. Bila tuan-tuan, berlakunya sesuatu, orang kata apa ni, kecurigaan terhadap dia ni. Tiba-tiba ditangkap berkhaluat dengan seorang perempuan di sebuah tuan-tuan tempat, di sebuah negeri. Bila ditangkap khaluat, kenapa? Kerana tuan-tuan tidak ada bukti mengatakan dia berkahwin.
Hari ni kalau menikah, tentu dia ada surat nikah. Surat nikah kalau ikut ada 3 keping. Tahu tak? Satu keping bagi pada lelaki, satu keping pada perempuan, satu keping timban di pejabat agama. Bila koyak 2 ya bagi kat lelaki satu, kat bini satu. Hak nombor 3 disimpan dalam buku dia. Nah, dia bahan bukti. Tapi tak ada surat nikah. Akhirnya dibuat laporan berkhaluat. Apa makna khaluat? Lelaki dan perempuan yang tanpa hubungan mahram berada berdua-duaan dalam tempat yang mencurigakan, yang boleh menimbulkan fitnah. Kalau tuan-tuan duduk ramai-ramai, dia tak panggil khaluat lah. Tu pun kalau perempuan ramai, lelaki seorang, tuan-tuan ada perbahasan. Kalau lelaki 2, perempuan seorang, tempat tertutup, namanya khaluat juga. Nah, di tempat yang boleh mengundangnya fitnah, mungkin berlakunya zina dan sebagainya. Tapi kalau pergi pasar malam, orang berbuka kedai, ada seorang je jual ikan. Muslimat seorang lepas mengaji pergi beli ikan, seorang dengan seorang. Tu tak panggil khaluat. Itu tuan-tuan market, pasar hari, ramai, luas tuan-tuan. Itu tak apa. Bila ditangkap khaluat, diminta bukti, dia kata, kami dah menikah. Bila dia kata dah menikah, orang putih kata fine lah, okey . Tapi mana bukti? Saksi. Dia pun habaq kami menikah di seberang sana. Kenapa seberang sana? Kalau seberang sini, tak bagi berkahwin lain. Maka menikah seberang sana lah. Bila menikah seberang sana, tak gaduh persetujuan seberang sini. Faham tak ayat tu? Seberang sana, seberang sini. Faham dah? Baik, jadi bila demikian, biarpun tuan-tuan didakwa lah. Tak ditangkap, buat laporan, bukti tak, akhir didakwa lah. Bila didakwa, dia pun kelam kelibut. Nak cari bukti, kata dia menikah dah. Bukan berkhaluat. Maka tuan tiba-tiba sampai satu masa, dia bawa mai 2 sijil nikah. 2 sijil itu tuan-tuan daripada seberang sana. Daripada 2 tempat yang berbeza. Pada tarikh yang sama. Hari yang sama. Tuan-tuan. Jadi bila dia nak buat pengesahan di suatu tempat, di sebuah negara, di sebuah negeri lah, dalam sebuah negara, saya tak habaq negara mana, negeri mana saya tak habaq. Adakah hanya orang luar, saya tak tahu. Adakah orang tempatan, saya cerita lagu tu sahaja. Bila dibuat pengesahan di sebuah negeri, kan undang negara kita pun sama juga. Kalau menikah di seberang sana, walaupun sah pada syarak, tapi dianggap menikah luar kawasan tanpa kebenaran. Nak menikahlah, kena minta kebenaran dulu. Daripada pejabat agama. So, siapa yang pi terus seberang sana, nikah sengap-sengap sana, walaupun sah pada syarak, tapi segi perundangannya, peraturannya masih dianggap langgar peraturan. Maka mau tak mau, tuan-tuan dia kena balik surat nikah seberang sana tu, membuat pengesahan di seberang sini. Pilih pejabat agama. Ada pengalaman kah? Ada yang ada pengalaman ni kah? Kalau ada pun rezeki. Pengalaman, kata pilih. Doa ya Allah minta simpan, ya Allah minta simpan, ya Allah minta simpan, ya Allah wirid. Tak apalah. Saya pada cerita tajuk tu, tuan nak habaq tajuk kaedah kita ni. Okey, bila tuan-tuan dibuat pengesahan, dia menggunakan satu surat nikah seberang sana, tempat satu. Oleh kerana dia berkhidmat dengan tuan-tuan, kerajaan di sebuah negara. Berlaku nikah luar negeri itu dianggap tanpa kebenaran, dianggap satu jenayah pada undang-undang. So, sampai berita itu kepada majikan dia. Sampai ke majikan dia, tuan-tuan sekalian, maka majikan ini terpaksa ambil satu tindakan. Apa tindakannya?
stafnya telah melanggar undang-undang dan peraturan, iaitu berkahwin di luar negeri tanpa kebenaran untuk isteri yang kedua. Lagipun perbicaraan di mahkamah telah buktikan, okey, dia bukan khalwat, dia menikah, okey. Tapi dia bersalah kerana tidak berkahwin ikut peraturan. So, bila diputuskan mahkamah demikian, majikan dia ni mengambil satu pandangan bahawa stafnya telah melakukan kesalahan jenayah tadi. Maka sama ada nak dibuang ke kerja, diturun pangkat ke, ataupun dikurangkan gaji ke, dan seumpamanya. Ataupun buat tak kisah saja. Biasalah, dia kata bukan dia seorang je, ramai lagi pun. Yang tak kena tindakan apa pun, bukan dia seorang saja pun. Ataupun nak pejam mata ke, nak buat lagu mana. Tuan-tuan, jadi yang timbul kepelikannya ialah dicek rekodnya, keluar negara ada pertarian tersebut. Tak ada. Dia berada di tempat kerjanya. Maknanya hari yang berlaku nikah dengan tarikh surat nikah yang sebarang sana tu, kan, tuan-tuan sekalian, dia ada tampil main paskat di pejabatnya pagi tu. Petang pula main punch out balik, cap dari keluar pejabat, ada juga hari tu. Fahamnya seperti dia tak ke mana-mana hari tu. Cerita ni syok kan? Cerita syok tak? Syok lah cerita ni. Cerita sensasi. Akhirnya tuan-tuan sekalian, bila demikian, pening. Nak kata dia menikah sana betul-betul, tak ada rekod keluar negara. Tengok-tengok di pejabat, ada tampri masuk kerja, tampri masuk keluar. Keluar negara ni jauh juga nak pergi. Daripada keluar pun sehari juga. Kalau keluar awal pagi, petang. Kalau dia lari betul-betul, tak tahulah. Tapi tak ada bukti kata dia keluar. Cok immigration pun tak tunjuk kata dia keluar. Fahamnya, aku tengok cerita ni, kita pelaga Zahir. Dia ni nikah ke tak tau? Nikah online. Nikah online lah. Pandai maklum. Nikah online berlaku masa PKP, saya tahu cerita tu. Tentu apa dengar kan seorang menteri masa tu lah. Nikah online akhir juga. Dia juga akhirnya tuan masa mudah tak dicalonkan semula lah. Kerana buat benda yang agak di luar biasa orang ramai. Timbul fitnah juga walaupun ada perbahasan ulama. Patah balik tuan-tuan. Jadi sini timbullah kemusykilan. Pertama, dia tak keluar negara. Ikut rekod tak ada keluar negara. Yang kedua, dia dua surat nikah seberang sana. Dua tempat yang berbeza keluarkan surat nikah tersebut. So yang mana satu betul? A ke B? Dia buat pengesahan surat nikah tempatan dengan satu surat nikah yang sana. Yang lagi, tuan-tuan, tak diguna pakai. Bila majikan panggil, akhirnya dia bawa mai dua surat nikah sebarang sana. Kita pun heran lah. Dia menikah dengan pasangan yang sama. Kalaulah nama pengantin, nama isteri yang baharu, dua nama yang berbeza untuk dua surat nikah, kita mungkin boleh terima. Pagi menikah seorang, tak menikah seorang. Tapi dalam dua-dua siji tersebut, nama isterinya sama. So kita faham orang yang sama. Muskil juga. Kenapa dua tempat di seberang sana dengan jarak yang jauh, dua tempat tersebut keluarkan surat nikah yang sama untuk orang yang sama? Kita pening lah. Dia nikah tempat macam tu A ke B? Tanya pula. Nampak tak ni? Nampak tak masalah dia? Tak nampak lagi lah. Dan kita muskil lah, ragu-ragu lah. Dia ni nikah ke tak? Surat nikah seberang sana. Tapi rekod dia tak keluar negara. Rekod dia main pejabat. Tapi kalau orang tanya hari tu dia ada tak? Mana nak ingat lama lah sultan ni. Tapi cap jari tu ada. Masuk dan keluar.
Kalau kita pukul 8 sampai 5.30, berapa jam? Lebih kurang 9 jam lah. 9 jam. Tapi nak tanya kawan-kawan, nampak ada hari tu? Mana tempat dia ingat? Hancam lah hari dia ada pejabat tak? Mana nak tahu? Khususnya tuan-tuan ni, lelaki dia ada rumah tadi. Suami dia ada rumah sama-sama ni. Orang tu saya tak ingat tadi. Macam tu baru tadi je, bukan 2 tahun lepas. Faham tak? Ini nak habak nak kait cerita tu, tuan-tuan. Nikah ke tak? Nikah ke tak? Payah. Baik, tetapi oleh kerana berpegang kepada, tuan-tuan, pengesahan nikah yang dibuat di tempatan ini, dan ada surat nikah yang tempatan keluarkan berdasarkan surat nikah seberang sana, kita pun kata ikut zahir bukti yang ada, dia telah berkahwin. Tuan-tuan, itu boleh kata sebab bukti itu ada, ialah surat nikah. Cuma bila pihak majikan dapat aduan ni, pihak majikan pun tertanya-tanya satu benda. Adakah surat nikah itu betul juga ataupun tidak? Kerana zaman hari ini, zaman boleh tuan-tuan, dia buat apa? Dia panggil fake, palsu. PhD pun ada orang palsu. CJ PhD tu, tulis nama dia, universiti bagian-bagian, lulus PhD bagian-bagian. Dia dah tulis depan namanya doktor. 4 tahun ceramah tuan-tuan, tiba-tiba kata palsu. Dah tarik baik tuan-tuan, bukan doktor dah. Ada seorang tu pula usahawan yang berjaya, duk panggil doktor lah tuan, tulis depan doktor, kata PhD bagian-bagian. Orang selidik, rupa-rupanya bukan PhD juga, palsu juga, tarik balik. Dulu dia kata doktor bagian-bagian, lain panggil encik bagian-bagian. Orang politik pun ada seorang dua, tuan, beli PhD juga. Saya nak abang cerita lagu ni. Dengan poin saya ni, nak abang ada benda boleh dipalsukan. Nampak macam asli. Tapi betul ke tak tahu? Kan sungguh ke? Kalau sungguh mana gamak convocation? Gamak dua atas pentah terima sijil tu. Jangan bagi alasan, saya ni mengaji ya, saya nak ilmu ya. Bab saya ni nak pentah, saya tak mau tawaduk, saya takut riak apa semua. Jenuh habaq lagu tu. Sepertinya budak-budak yang dapat lulusan sijil, naik pentah, semua geng-geng riak belakang lah. Lepas saya tak mau ambil sijil tu, tak ada gambar. Minta maaf lah, saya takut saya riak. Saya terima sijil atas pentah, saya tak mau. Tuan, jenis duk reka bohong pergi lah. Bahkan kalau betul-betul mengaji tuan ada anugerah kompom kita lah tuan ni awal sekali. Ya. Seronok, syukur nikmat, kebanggaan. Tipu rupa-rupa tapi sijil nampak betul macam original. Ini saya nak habaq apa? Zaman hari tuan, bukti betul ada ataupun betul kan ni? Sungguhkah palsu? Tertanya pula. Akhirnya buat lagu mana? Nak kena Jemberang. Jemberang, faham nak Jemberang? Nak kena Jemberang pergi seberang sana, tepat surat nikah terkeluar. Nak kena pergi tepat tu, betul tak? Pulan ni nikah di pada hari biang-biang ada rekod ke tak? Kena Jemberang pergi sana pula cek. Tapi tak Jemberang lagi lah. Tapi nak kena sampai tahap tu. Tempat dia terkeluar pengesahan situ, betul tak? Kena pergi tanya tanda dulu. Pasal apa? Mungkin boleh reka dan sebagainya. Tapi tuan-tuan sekalian, di sebalik cerita itu, apa yang berlaku pula ialah terpaksa ataupun dia telah bercerai dengan isterinya yang pertama. Ini cerita sedih lah. Pasal bini pertama bila tahu kata lelaki dia menikah lain, betul tak betul tajuk lain. Tapi surat nikah sana ada 2 pula tu, tengok nama orang sama mujuk. Pun nama 2-3 orang, dia kata madu 3 lah. No? Tuan, tu pun tuan, panjang cerita akhirnya bercerai jugalah. Itu tuan-tuan. Akhirnya, tuan-tuan sekalian, berlakulah apa yang berlaku. Ya, kita ni, bila aduan demikian berlaku, kita nak kata nikah kena, mesti ada bukti perkahwinan. Tak ada bukti, kita kata awak tak menikah. Nak juga menikah lala ni. Hari tu cerita lain. Kalau hampa menikah dah pun, ikut hampa dengan Tuhan lah. Kami tak ada bukti. Hampa kena menikah semula. Tapi kalau ada bukti, zahir, dan bukti diyakini betul, kita kata memang dah menikah. Langgar peraturan sebab nikah tanpa kebenaran, nikah luar negara, itu salah sini undang. Satu jenayah, tuan-tuan sekalian.
pada undang-undang lah. Saya ni tak seronok juga. Bila orang kata menikah siam tu, nikah siam tu. Nikah di siam tu sebagai jenis, saya pun tak seronok juga ayat tu. Sebab dia nak menikah tu. Kan? Bukan nak buat jahat pun. Kan? Ustaz pergi menikah siam tu jahat? Tak, bukan. Dia pergi nak menikah tu baiklah. Cuma cara tu je. Ha? Lah ustaz yang baik betul ni, dia menikah sini. Dia habaq kat bini dia sekali. Hakikat nikah tu, bini dia nombor satu ada sekali. Hak tu yang baik. Alhamdulillah lah kalau ada lagu tu. Tapi jangan-janganlah. Dalam 100 orang, ada setengah orang lagu tu. Bukan seorang. Ada setengah orang lagu tu. Tak apalah. Ada. Secara biasa tu ada. Tuan-tuan, jadi kisah ni masih dalam perbincangan. Tak selesai lagi. Adakah dia menikah betul sana ataupun tidak? Nak kena siap-siap dulu. Nak kena pergi siang, cakap siang pula. Nak cakap dia faham nak Melayu. Kalau faham ni tak apa, tak faham Melayu nak cakap pula. Popren, penai, menai, medai, tuan. Tak tahu apa sekarang, no? Betul tak betul pula. Jadi itu keadaannya. Buat masa sekarang, dikatakan betul menikah. Sebab bukti bertulis tu ada. Tapi ada keraguan pada bukti tersebut, maka kena buat siasat lagi. Kena jemerang sana. Pergi tempat yang keluar kasih itu, betulkah pulan-pulan telah menikah dengan pulanah binti pulan, atau bagian-bagian. Minta rekod. Tak ada rekod, timbul keraguan pula. Mereka menikah betul kan ni? Tentuan dan umpanya dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala sekalian. Baik, jadi kalau dah dakwa menikah, tapi tak ada saksi mata, tak ada pula laporan bertulis, bukti-bukti kita anggap belum bernikah. Kalau dah ada bukti, kita terpaksa akal dengan bukti, kita kata mereka telah bernikah dan bukan berkhaluat ataupun berzina. Itu contoh yang pertama. Nah. Tuan. Janganlah pula seorang bujang ni. Bujang lah mana nak terona. Saya menikah dah tu, saya tak ingat dah. Bujang nak terona lah. Saya ni menikah dah tu Ustaz. Saya mana tahu dah, saya rasa macam nikah dah. Oh rasa aku tu je. Itulah. Tapi kadang-kadang fikir macam tak menikah lagi. Kalau dia ulang 3 kali ayat tu, tuan-tuan panggil hospital bahagia. Bawa dia piceknya, mentalnya. Kau nak usah sekretari kau. Tuan-tuan, contoh sahaja. Baik. Itu yang pertama. Yang kedua, berkaitan dengan munakahat juga, ialah tentang cerai. Kalau sebut cerai, asal cerai berlaku ke tidak? Asal bercerai berlaku ke tak berlaku cerai? Bila soalan bernikah tidak, jawapannya belum nikah. Tapi kalau sebut asalnya bercerai atau tidak, jawapannya mereka telah bernikah. Tapi cerai itu tak pasti berlaku atau tidak. Faham lagi tak? Kerana asal perkahwinan tidak bercerai. Faham tak saya kata apa? Asal perkahwinan ialah tidak bercerai. Bercerai itu benda baharu berlaku setelah perkahwinan. Maknanya bila berlaku perkahwinan asalnya tidak bercerai. Baik, tiba-tiba berlaku kes pasangan suami isteri ini dia tak perasan cerai ke tak. Ada juga lagu tu lah. Dia tak perasan cerai ke tak tau. Pasal apa? Tuan-tuan, antaranya kerana tuan-tuan sekalian berlaku perceraian dalam keadaan dia tak sedar. Contoh yang lain lagi tuan. Saya buat contoh yang banyak Untuk bab cerai ni banyak kes. Seorang suami tu lena, letih nganga, balik tuan-tuan buat kerja benar lah. Ini musim menabak ni kan, musim berbajar lah ni. Musim empal ni, padi. Mengerak dah. Baru sebulan ni. Ambil padi dah. Tak apa lah dia ikut tuan-tuan lah. Dia biasanya padi 3 bulan lebih sikit lah. Tuan-tuan, tak apa. Jadi tuan-tuan bos sekalian, bila dia letih nganga, balik-balik lena, debing dia tidur lena.
Orang panggil tidur gedebin. Tidur gedebin lah, tuan-tuan apa sekalian. Jadi tuan-tuan bila letih tu, dia mimpi lah macam-macam. Antara mimpi dan sekalian, dia telah menceraikan isteri yang dia sayang. Dalam mimpi tu, bila mimpi dan sekalian, kadang mimpi ni kita cakap tak bunyi luar. Orang tak dengar pun kita cakap pada mimpi kita. Tapi terkadang-kadang ada juga orang terbawa mimpi dalam percakapan sampai orang dengar. Faham? Contoh dia kata cerai bini dia. Bini kan dia masak dapur tu. Gulai ikan keli campur ubi kemili. Gulai ikan keli campur ubi kemili. Ni produk lama dah, resipi lama-lama lah. Ubi kemili pun tak ada lah ni. Tuan-tuan, tiba-tiba dengar, aku cerai hang. Dengar lagu tu. Terkejutlah bini tu berhenti tutup api tu. Main-main dapat tengok lelaki ni tuan duduk lena. Bini tuan bila dengar aku cerai hang ni, tak ada isu apa pun. Tuan, dia tu tuan sugul, kata orang terduduk tersugul. Nak kata apa tak boleh lah. Dia kecewa, dia sedih, sakit hati, dia sugul, macam-macam lah mai. Tuan duduk sebelah tu. Kemudian sampai jam laki dia pun jaga. Nasi siap dah. Orang tua tu lepas kerja letih. Bagi-bagi dah. Nasi siap dah. Sayang. Sangat sayang tak? Sayang nasi siap dah. Sayang apa hang cerai aku tadi? Talak 3. Tahu dia. Kita tak ada apa dah dia kata. Nak makan kedai. Pasal apa? Hang cerai aku tadi. Bila dah cerai tu hang langsung lah. Masa tak cari abang apa semua lah. Betul tak? Hang cerai aku tadi. 3. Bila aku cerai tak siap ni? Aku tengah duduk masak dapur. Nak marah ni aku hang gitu lah. Masa tak marah saya awak tu dah ni. Biasalah tuan-tuan. Perasaan manusia ni. Aku dah masak ni hang tahu tak? Gorengan keli yang kami nak jamu hang. Di bahan cerai aku. Aku cerai hang. Aku tutup api. Kita tak ada apa dah. Ni hang keluar rumah. Bini kata kat lelaki dia, hang keluar rumah. Pasal tu rumah bini dia, rumah pusaka bini dia. Jadi lelaki dia kena keluar lah. Contoh. Ya kita bila aku cerai hang, tak siap ni hang dia kata. Aku tak sedar Tuan-tuan. Lelaki kata, aku tak sedar. Aku mimpi tadi ni. Mimpi pun tak boleh. Oh marah. Bini dah lain kali mimpi pun jangan nak cerai. Tak boleh. Mimpi jangan nak cerai. Tak boleh. Mimpi pun. Dah kita teruk lagu ni. Mimpi ambil kira juga. Kan? Jadi tuan-tuan sekalian. Ketika itu. Isteri tak puas hati. Pasal apa? Adakah laki dia sebut cerai itu ketika dia sedang atau mimpi sungguh? Pasal laki bagi isteri dia. Dia kata nasi siap kita yang. Sepertinya macam dia tak bercerai secara sedang. Dan dia pun tak sedang apa dia kata. Mungkin dia mimpi sungguh. Yang lelaki itu dia kata mimpi. Yang punya kata ni tak mimpi, kata ulang cerai 3 kali dia kata. Orang kalau mimpi dia ulang sekali lah. Daripada 3 kali ulang. Bukan mimpi lagu tu sungguh tu. Yang bini tu pun. Lagi kita dah percaya kat aku sama dia kata. Aku ni mimpi sahaja. Hang nak aku cerita balik kah? Kata abang jangan cerita. Kalau abang cerita takut abang kena cerai sungguh pula keluar. Bahaya juga cerai ni. Kalau lelaki bini, kalau kita sungguh pun jadi cerai, kalau melawak pun jadi cerai. Kalau buat cerita pun jadi cerai. Jangan buat main. Tuan-tuan tuan-tuan di rumah abang, boleh kita berlakon Ustaz? Tadi Ustaz cerita abang cerai, kita berlakon Ustaz. Abang tersebut tak? Abang cerai cik, abang kata tak? Tuan-tuan jangan buat lagu tu jatuh talak. Bab cerai ni dia tak boleh berlakon, tak boleh melawak, tak boleh. Bila sebut tuan-tuan sedang maknanya jatuh talak. Wal a'yazabillah.
Dan keadaan isteri tuan-tuan tak pasti nah. Dia pun susah hati juga. Betul ke lagi bini mimpi, laki dia mimpi ataupun betul ke dia kata dia sedang. Keadaan sedang. Pergi jumpalah tuan-tuan qadhi. Pergi ke mahkamah. Main ubah ni mek. Saya main nak report tuan qadhi. Laki saya ni dia kata cerai saya. Habis tu dia kata dia mimpi. Habis tu saya takut dia bukan mimpi. Habis tu nak buat lagu nak. Dan nak minta tuan hakim lah bagi putusan. Tuan qadhi bagi nasihat. Talak ke tak? Jatuh ke tak? Sebab asal nikah tak talak. Asal nikah tak cerai. Faham lagi dah ni? Nak berlaku cerai kena ada saksi bukti apa semua. Tapi bukti yang ada adalah cerita. Lagi saya duduk dapur tengah masak. Tiba dengar lagi saya kata aku cerai hang, aku cerai, aku cerai hang. Saya pun dengar perkataan saya terkejut lah. Jadi bila saya tanya laki saya dia kata mimpi. Mimpi, aku mimpi ya. Mimpi pun ambil kira jenuh. Kan? Ya hang mimpinya macam. Minta emas lah, gelang lah. Lepas tu jaga-jaga suruh beli sungguh. Laki kata bini dia. Hang pun mimpi kat macam-macam tapi perak aku. Sebab apa? Mimpi tu dapat emas kilo. Jaga-jaga suruh abang beli emas kilo. Aku belilah dah hang kata mimpi. Tahan tu. Tuan-tuan dalam lawak ni. Akhirnya tuan-tuan qadhi panggil lelaki dia. Awang mesat. Ni bini hang kata hang cerai dia. Dia dengar hang kata 3 kali. Saya mimpi. Saya bukan sedang. Memanglah mimpi itu saya berlaku. Satu kes dalam mimpi itu cerai isteri saya. Dalam mimpi dia cerita balik kat hakim. Dalam mimpi. Sebab tu bila saya jaga tidur, saya kata nasi masak ke yang. Kalau saya cerai dia, takkan saya nak panggil yang kat dia kot. Itu dah. Jadi maknanya dia kata mimpi. Hakim pun, tuan-tuan sekalian, terpaksa fikir asal. Mimpi ke sedang? Mimpi ke sedang? Mimpi ke sedang? Kalau mimpi, talak tak jatuh. Kalau sedang, talak jatuh. Asal nikah, tak ada talak. Nampak tak ni? Asal perkahwinan berlaku, talak tak berlaku. Asal nikah, tidak cerai. Tiba-tiba ada keraguan, cerai ke tidak macam kes tadi itu. Kan? Jadi tuan hakim nak fikir. Kalaulah betul-betul bini laki dia mimpi cerai, dia sebut walaupun dengar oleh telinga bini dia, tak jatuh. Sebab dia bukan dengan sengaja sebut. Kalaulah dia sedang, jatuh talak. Tuan, hakim pun minta sumpah jugalah. Ni hang, kata hang mimpi. Minta sumpah Ustaz. Sumpah kata hang mimpi. Dalam mimpi tu hang cerai bini hang dalam mimpi. Hang sumpah. Wallahi. Tuan Hakim, saya mimpi. Dan mimpi saya tu memang berlakulah kes cerai isteri saya. Sebab dalam mimpi bukan 3 kali sekarang Hakim. Dalam mimpi tu 30 kali cerai. Dia tambah lagi. Dalam mimpi tu bukan 3 kali. 3 kali lebih saya dengar. Tapi dalam mimpi tu dia 30 kali cerai. Saya nak habak je lah. Hakim kata, betul, wallahi saya mimpi. Baik, oleh yang demikian, tuan-tuan sekalian, Hakim kata, selesai kes. Iaitu talak tak berlaku. Kenapa? Tak ada bukti yang menyatakan demikian. Lagipun, kalau takhdir kata lelaki tu sedang sungguh masa tu, dia kata, lepas dia habak dia mimpi, talak jatuh tak? Talak jatuh tak? Dia sedang dia kata cerai tu, tapi dia habak kata dia mimpi. Bersumpah pula dia mimpi. Hakim kata okey, dah mimpi talak tak jatuh. Tapi talak jatuh tak sedangnya? Kalau dia sedang masa dia kata talak, jatuh dah talak tu. Tapi kalau dia main bohong untuk hakim, dia kata mimpi sahaja, hakim kata ikut zahir tak jatuh talak lah. Tapi dengan Tuhan, sisi Tuhan, sisi ilmu Allah Ta'ala, tak jatuh nak? Tak jatuh. Tuan-tuan, kalau talak 1, tahan kira lagi. Talak 2, tahan kira. Kalau talak 3, dia duduk juga atas zahir pengakuan dia mimpi. Tentu dia duduk juga walhal dia telah tentu sedang. Maka talak jatuh kali ketiga, dia duduk juga pada sisi Allah dia berzina.
pada sisi manusia, dia bukan berzina. Sebab apa? Tuan-tuan, dia telah buat pengakuan bahawa yang cerai itu hanya dalam mimpi sahaja. Sekalipun berlaku betul-betul di luar sedap, dia telah tuan-tuan berbohong dengan manusia, tetapi dia tak boleh berbohong dengan pencipta manusia. Di akhirat, dia akan kena seksa atas dosa tersebut. Di alam dunia, kita kata, bini dia lah tu, bukan cerai pun, itu ni mimpi je. Kita kata demikian. Sebab itulah bukti yang kita ada. Faham lagi tak? Tapi tuan-tuan, kalau lebih sembang di kedai kopi, dia kata apa tahu tak? Aku ni bini tak ada dah. Tadi tu yang balik banyak subuh sekali tu. Tinggal dah tadi. Tuan-tuan, tinggal dah. Tinggal dah. Oh, tak asaknya yang mutus sekali. Tinggal dah. Lepas tu, cerai lain pula. Dia habang aku tu je. Dia tak habang cerai. Faham tak? Isyang no, mudah-mudah lagu tu lah. Lah, payah apanya tinggal bini. Dia betul, Lepas tu saya kena balik mana? Balik, Lepas tu, duduk seorang. Lepas tu, 3. Itu tak lama. Itu tak lama. Sembang. Lepas tu, dah 3. Itu tak lama lah. Kita mandu budak dulu ni. Tuan-tuan, lepas tu, bila demikian, kawan hak dengar cerita lelaki tinggal bini dia ni, dia tak sedap dengar lah. Adakah dia bercakap tinggal bini tu, adakah cerai ke bukan? Jadi kawan ni pun, bini tokek kedai lah. Bini tokek kedai tu dengar cerita tu. Bini tokek kedai kenal bini dia tu. Dia kata ni maklum cik nak habang ni. Cik tak hidup menega. Dengan lelaki cik. Pak Long, lelaki Mak Long lah main kedai. Lepas tu dia sembang kata dia tinggal Mak Long pun semua dah. Dia tinggal Mak Long dia dah. Lepas tu nak cari lain lah pula dah korang tanya. Padahal tinggal tu nak buat guna? Cari lain pula Faham cerita tu macam tak ada bini lah. Oh, tuan-tuan, Mak Long ni kah duduk rumah ketak tangan dah lah. Ketak tangan, ketak kaki, ketak kepala rumah dah belakang. Sarung lah duduk baju duduk ada tu. Tak serika dah. Serabuk ni. Cerita ni serabuk lah tuan. Mana dah serika tak fikir dah. Aku tak kira cari Pak Long duduk tak mana. Pergi jumpa pelong kedai makan tu. Hang tinggal aku kah? Hang cerai aku kah? Mai kau menapa lah ni? Tak ada angin, tak ada ribut. Tak ada Tufanul Aqsa. Alah. Tiba-tiba hang kata aku cerai hang kau mana ni? Ni. Dia mahabak aku tadi. Kata hang tinggal aku, patut cari hal lain pula. Tuan, lagi kita dah aku cerita tinggal hang lah, hang duduk rumah, aku main kedai seorang, tinggal hang lah. Kalau aku tak tinggal hang, main aku duduk di kedai cokoh ni, tapi hang tak ada. Aku tinggal hang di rumah, betul tak? Betul tak? Betul lah, kalau aku tak tinggal hang, duduk ada aku lah di kedai lah ni. Kerana aku tinggal hang di rumah tu yang aku main seorang tu. Macam mana aku boleh main seorang kedai? Sebab aku tinggal hang lah. Mula tu. Tak, mereka kata nak cari lain. Tambah lagi kau panjang cerita ni. Tak apa, tang tinggal tu aku boleh faham dah, bukan cerai. Tak apa, tapi dia kata nak cari lain. Hang sebut cari ni mana hang tak mahu aku dah. Tinggal tu mana cerai tu. Hang nak cari lain mana hang cari bini lain. Tak. Hatu aku melawak dia apa je. Tak, dia faham hang kata. Memang aku kata tapi aku melawak. Tak kira. Melawak pun kalau sungguh. Bini kata aku tu. Lah melawak kalau ada sungguh lagi. Bukan melawak dah. Tak puas hati tu akhirnya pergi mahkamah pula dah. Pergi ke mahkamah. Hakim tanya ni pasal apa pula dua orang ni mai. Dia kata lelaki saya ni hari tu dia makan di kedai. Dia cerita kat kawan-kawan dia tinggal saya. Dia kata apa tinggal? Bukan cerai tak, dia cerita tinggal je. Saya tak apa lagi, saya jumpa lagi saya kita tinggal, maknanya tinggal di rumah, bukan cerai. Tentu saya terima hakim, tapi hak dia kata cari lain tu.
Dia sebut cari lain, dia sudah faham. Dia tinggal cerai. Nak cari bini lain lah pula. Saya faham lagu tu lah. Dia tinggal tu mungkin mana cerai. Dia punya kinayah. Tahu tak cerita kinayah? Talak kinayah. Tahu tak talak kinayah? Dia tak sebut cerai tau. Tak sebut perkataan yang boleh bawa makna cerai. Tapi kena niat. Kena niat. Masa di hati sebut dia kena niat. Tak niat tak edih. Hakim pun pening. Tak apalah. Mana lelaki hang? Lelaki dia pun main. Ni hang cerita balik. Yang bini hang kata ni. Dia kata hang tinggal dia. Lepas tu hang nak cari bini lain. Cerita Asad. Tuan Hakim. Saya sebut cerita macam dia kata tu. Hak saya kata saya tinggal dia. Betul saya kata. Tapi tinggal semua. Tinggal di rumah. Tu yang hang kata cari lain tu. Apa maksudnya? Tuan Hakim pun macam saya juga. Dia konon aku tu. Tuan Hakim pun lelaki saya kan. Mesti nak cari lain punya lah hati. Walaupun tak nikah pakai lah. Seorang-seorang tu jugalah. Dia kata, hang ni konon kau lain pula dah. Nah, dia kata, hak tu saya melawak je. Hak cari lain. Tapi, nah, aku nak tanya hang, masa hang kata tinggal bini hang tu, hang ni apa? Tak ni apa? Cerita biasa je. Cerita keluar rumah, tinggal bini rumah, saya main seorang kedai. Itu yang maksud saya. Bukan hang niat cerai macam tu. Tak Nampak dah ni? Hakim pun kalau ikut untuk persekalian, nak jatuh hukum lagu mana? Asal nikah tak cerai. Bila dah menikah, tuan-tuan, asal nikah tidak cerai. Dakwa cerai, kena ada bukti. Tak ada bukti cerai, kekal perkahwinan tanpa cerai. Maka hakim dah panggil lelaki tadi, lelaki pun dah explain, dan dia kata saya ni cerita tentang tinggal bini dengan maksud tak bawa dia dengan saya tinggal di rumah. Bukanlah masa sebut tinggal tu niat cerai. Tak. Buktinya apa? Buktinya tuan-tuan sekalian, lepas hari tu, esok tu, saya bawa dia pergi kedai Mah Anwar. Beli, nah, RM50,000. Kalau saya ni cerai dia betul-betul kupang tak boleh ya. Tu dalil kata saya bukan niat cerai dia. Hakim Nabi betul ke dia buat pergi beli emas kedai Anwar? Betul. Betul ke RM50,000? Sebenarnya mahal lagi RM70,000 tapi tak habang betul lah. Bini tu pun. Sebenarnya RM70,000 bukan RM50,000. Oh lagi sakan. Maknanya ketika itu tuan-tuan sekalian, hakim telah dapat satu keputusan cerai tak berlaku. Laki cerita tinggal itu memang betul-betul cerita kata tinggal bini di rumah. Tak awak heret main sekali kedai. Nah, yang laki kata cari bini itu memang siapa-siapa laki pun memang niat lagu tu lah bila-bila pun. Celak-celak mata sampai berjam. Memang duk niat lagu tu lah tuan-tuan. Nak menikah lain sedia. Bukan nak tinggal tambah, nak cari tambah. Tambah keberkatan kata mereka. Tuan-tuan, hak dia dapat RM50,000 tu. Hak dapat emas RM50,000 seperti hakis tu lah. Nak cari lain tu. Tu yang dapat RM50,000 tu. Faham nak cerita ni? Tuan-tuan, jadi asal perkahwinan ialah tidak adanya penceraian. Nak sabit cerai, mesti ada saksi dan bukti. Baik yang ni yang terakhir lah tuan-tuan buat cerai juga. Dia menyembang di kedai kopi macam tadi, dia kata cerai bini. Dia sebutlah aku cerai bini ku dah. Dia kata. Tuan-tuan sekalian, ketika itu kawan bukan dengar. Pakai dengar. Tiba-tiba petang ni nampak dia walk motor, naik Pak Long di belakang dia. Terkejut lah dia apa? Pak Long. Kata cerai dah. Ni macam naik motor sekali. Aku cerai bila? Hampa duk reka. Tuan-tuan, Mak Long dengar ayat tu, terjun motor. Dah bukan lelaki dia. Takkan naik motor sekali kot. Terjun motor lah dia pun. Kalau tak laksana pun la'idah, nak kena rojok juga. Tuan Mak Long terjun motor. Hampa kata apa ni? Betul ke? Lelaki ku cerai aku. Pak Long cerai Mak Long. Betul ya? Dia cerita di kedai makan tadi. Dia sebut apa? Dia sebut cerai. Kan sebut tinggal pula. Tak sebut cerai. Tuan-tuan sekalian, ketika itu Mak Long ni duk tak sedar hati dah lah. Terus pergi pejabat agama.
Pergi pejabat agama, dia kata, pejabat Taqadi, saya nak buat ni, apa nama, anak aduan lah. Suami saya telah ceraikan saya. Tapi dia tak abang kat saya. Saya pun tak tahu. Petang saya nak mutu dengan dia, tak berdosa aku no. Dia tanya lagu, tak berdosa aku, sebab tak tahu dia cerai saya. Dia cerai sungguh ke? Dia faham. Dia faham. Siapa abang? Orang yang dengar laki saya sembang di kedai kopi pagi tu. Baik. Betul kan ni? Tak tahu. Dia apa kata? Jadi orang kata ni, dia kata mungkin betul, mungkin tak betul. Sat dulu. Tapi hang dengan lelaki hang, pisah sat. Jangan duduk sekali lagi. Takut-takut cerai sungguh. Jangan duduk sekali lagi. Tunggu sat. Panggil lelaki hang main. Lelaki pun dia main. Pak Long. Ni bini Pak Long main dah abang kata, Pak Long cerai dia ni. Pagi tu. Kemudian Pak Long buat dia nak mutu petang tu. Contoh. Betul ke Pak Long? Tak Siapa kata? Bini hang kata, ada orang abang kat dia. Panggil dia main. Itu bila panggil main, buat seorang dua. Satu kedai main. Kalingan tokeh, kalingan kerani, kalingan tuan-tuan. Tukang masak. Dapat lu semang derah, tuan-tuan. Semang kuatlah suara tinggi. Semua dengar. Jadi hak geng-geng masjid tu ada pun, hak singgah makan tu main juga. Ini saksi ke? Berapa orang ni? Kami ada 12 orang. Awaknya? Kami ni memang setiap orang kami ni, saya. Dia. Bukan aku seorang, saya, nama bagian-bagian, memang dengar Pak Long kata cerai bini dia. Orang nombor 2, saya, wallahi saya pun dengar dia cerai bini dia. 12 orang tuan, buat ayat yang sama. Dan mereka ni pula tak berpakat. Hakim tuan, tak ada cara dah. Masa tu dia kata, memang berlakunya penceraian. Walaupun hakim tak dengar Pak Long tu kata di kedai makan. Walaupun bini tak dengar pun apa laki dia kata di kedai makan tadi. Tapi dia kena saksi ni. Saksi mata kepala ni. Yang cukup ramai pula tu sampai 12 orang. Tuan-tuan sekalian. Maka hakim kata. Dengan saksi mata kepala yang ada ini. Maka saya meyakini bahawa. Menghukum bahawa talak berlaku. Maksud saya asam nikah tak ada cerai. Al-aslu al-adam. Tapi bila ada bukti, jelas, kuat, yakin, bukti yang ada menunjukkan sebaliknya, maka hukum ikut sebaliknya. Asam nikah tak bercerai, tapi ada saksi yang kuat kata bercerai, maka cerai berlaku ketika itu. Tuan-tuan, cerita bab cerai ni banyak versi, berpuluh-puluh versi nak cerita. Macam-macam boleh. Tuan-tuan, tapi tak apalah, masa dah kesuntukan. Saya rasa itulah tuan-tuan untuk slot pertama kita pagi ini. Tutup buku nah. InsyaAllah tuan, saya main. Bulan depan ke tahun depan? Paling cepat bulan depan. Paling lambat tahun depan. InsyaAllah. Sambung tajuk juga al-aslu al-adamu. Tajuk juga catat. Dan isunya masih munakat habang. Khususnya tajuk apa kita ni? Al-aslu al-adam. Tang mana? Tentu akan sebut munakahat. Abang aku tu saya akan sambunglah cerita saya. InsyaAllah. Slot yang kedua ringkas saja tuan tentang akhirat ni. Saya baca hadis pagi tadi. Allahu Akbar. Tuan-tuan sekalian. Riwayat daripada tuan Abi Sa'id Al-Khudri Malik bin Sinan radhiyallahu ta'ala anhu. Bahawasanya Nabi SAW telah bersabda, Nabi kata apa? Yadkhulu atau yakhruju minan nari man kana fi qalbihi mithqalu dzarratin minal iman. Ini berita gembira untuk semua kita. Semua kita yang mana? Yang beriman dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa kata Nabi? Katanya Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu ta'ala anhu, bahawa si Nabi telah bersabda dengan maknanya, kata Nabi, sesungguhnya akan keluar daripada neraka itu man, siapa-siapa yang dalam hatinya walaupun imannya seberat biji tentuan zarah.
tuan, seberat atom, molekul atom yang kecil-kecil tu. Zarah tu tuan, molekul atom yang halus. Tuan tengok sebiji dia tuan kena pakai mikroskop. Tuan tak akan nampak dengan kuman dia kecil lagi. Nabi kata, siapa-siapa yang mati dalam keadaan dia beriman dengan Allah, walaupun iman di hatinya sebesar tuan zarah sahaja, pasti dia akan keluar neraka. Maknanya apa? Orang ni orang beriman. Kenapa dalam neraka? Kerana dia banyak dosa. Kenapa lagi dia dia keluar dari neraka? Kerana iman yang ada dalam diri dia. Tuan-tuan sekalian, kita nak cerita benda ni tuan sebagai satu kekuatan kita lah. Kita meyakini iman kita kepada Allah Ta'ala. Tuan-tuan, sebab iman ini adalah penyelamat. Sekurang-kurangnya menyelamatkan kita daripada kekal dalam neraka. Tuan-tuan sekalian, pintu ni tutup buka dah 3 kali dah no. Nak suruh keluarkan, nak suruh balik kot no. Kalau pergi orang dia buka pintu tu, kalau duduk luar suruh masuk. Kalau duduk dalam dah buka pintu dia suruh keluar lah. Tapi kalau duduk dalam dah tutup pintu macam tak pergi balik lah kot no. Tapi belah ni buka pintu, macam suruh balik. Tak apa, saya perhabis sikit kena boleh nah. Baik. Tuan-tuan, hadis itu nak cerita tentang orang yang paling akhir masuk syurga. Siapa? Orang yang paling akhir keluar neraka. Tentu orang beriman ni, kalau tanya siapakah yang paling akhir masuk syurga? Jawapannya siapa yang paling akhir keluar neraka. Kenapa masuk neraka orang beriman? Kerana dosa yang tak diampunkan Allah Ta'ala. Kenapa dia masuk syurga pula? Kerana iman dalam dadanya, walaupun tuan sebesar sawi, sebesar butiran jagung, ataupun sebesar gandum, atau sebesar padi. Dalam hadis yang Nabi sebut demikian. Nah, walaupun iman sebesar biji gandum, besar biji tuan-tuan oat, atau sebesar biji jagung yang kering, atau sebesar atom, zarah molekul yang kecil itu, maka dia pasti akhirnya masuk syurga. Muslimin yang dirahmati Allah sekalian, saya nak cerita yang akhir hadis yang kedua lah, last pagi ni. Riwayat daripada tuan-tuan Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, an Abi Hurairah Abdurrahman bin Sakhrin, daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, qala, kata Nabi, inna rajulaini, sesungguhnya ada 2 orang lelaki. 2 orang lelaki. Mereka ni tuan, 2 orang lelaki ini diseksa dalam neraka. Baik, wasiyahuhuma washtadda siyahuhuma, kata Nabi, 2 orang lelaki ini orang beriman diseksa dalam neraka kerana dosa mereka, dan semasa diseksa neraka tuan, ishtadda siyahuhuma, dia menjerit meraung dengan cukup kuat. Wah tuan, aduh sakit, macam-macam lah. Ini tabi'i manusia nak, bukan hanya dunia, dalam neraka pun demikian. Dia akan meraung, dia akan menjerit kesakitan. Kenapa? Seksa neraka. Perangai tu perangai dunia lagi tu. Perangai apa Ustaz? Perangai kena apa sikit, meraung. Itu perangai dunia lagi. Kena bisa pelik, aduh, biasa ya. Nah, kena paku karat, aduh, itu standard. Dunia demikian, perangai itu dibuat ke sana. 2, menjerit meraung bersangatan. Akhirnya, tuan-tuan sekalian, apa yang berlaku ialah dialog antara Allah Ta'ala dengan mereka. Bila tuan-tuan meraung ini bersangatan, kata Allah Ta'ala kepada para malaikat ketika itu, akhrijuhuma minan nar. Malaikat, keluarkan daripada 2 orang tu daripada neraka. Fa ukhrija, kemudian dikeluarkan kedua daripada neraka. Lalu Allah tanya daripada 2 orang ni. Ni nak tanya, limadza li ayyi syai'in fa'altukuma dzalik. Ni nak tanya hampa 2, yang hampa duk meraung sangat tu betul apa? Yang dalam neraka meraungkan hampa seorang, orang lain meraung juga. Tapi hampa yang nampak raung sungguh ni sebab apa? Jawapan dia, dengar nah. Jawapan dia, 2 orang kata apa?
fa'alna dzalika litarhamana. Ya Allah, kami ni pulun meraung, menjerit, kena siksa neraka itu untuk tujuan kamu sayang, kesian belah kat kami. Litarhamana, supaya kamu merahmati kami. Punca meraung itulah doa Allah suruh dia keluar dari neraka. So, saya pesan kat kawan kita lah ni, kalau kita ni amal tak banyak, pahala tak banyak, dosa banyak, esok masuk neraka raung kuat-kuat sikit. Memang pun tersakit, satu bab lah. Tapi bila hadis ini cerita, kerana raungan, cerita yang kuat itu, Allah suruh malaikat keluarkan daripada neraka. Lepas tu Allah tanya mereka, hampa meraung ni pasal apa? Mereka jawab, fa'anna dzalika litarhamana. Kami meraung ni supaya engkau kesian kat kami. Tuan. Lalu bila mereka kata lagu tu, Allah Ta'ala kata, sesungguhnya rahmat aku itu melebihi murka aku. Ini benar yang pasti. Rahmat Allah mengatasi murka Allah. Tuan, saya nak beritahu, rahmat Allah ni kalau nak letak jumlah 100. 1/100 itu Allah letak rahmatnya di dunia ni. 99% lagi tuan Allah simpan untuk di akhirat. Tuan bayangkan yang tuan duduk hari ni dengan rasa seronok, bahagia, ada sihat, tuan boleh berjalan pimai-pimai apa semua, boleh mengaji, duduk sela, duduk cetok, duduk tuan duduk tipuh macam-macam lah. Ada duduk panggung, duduk atas kursi apa semualah, tak kisahlah. Lagi boleh balik makan tengah hari pula, boleh tengok tuan keluarga apa semua kan. Sembang jalan sebelah apa semua lebih kurang. Kira seronok lah tu. Cerita seronok. Itu semua rahmat lah tu. Tuan-tuan. Itu esok tuan-tuan orang bagi duit sikit. Orang tuan-tuan anak-anak pun dah ayah abah ni hujung bulan ni. Ayah mak hujung bulan ni cik buat duit sikit kat mak. Tuan-tuan. Kita seronok lah tuan-tuan. Hak seronok tu bahagia tu tuan-tuan. Ni'mat tu. Itu hanya baru 1 daripada 100 rahmat Allah Ta'ala. Faham lagi tak? Tuan-tuan faham dia pun 1%. Faham saya bang ni? Saya tuan maaf, saya sepatutnya bukan faham. Jelas ataupun tidak? Jelas ataupun tidak? Jelas. Saya baru ni pergi satu bengkel. Seminar tuan. Bengkel lah, bengkel pedagogi dia panggil lah. Cara mengajar apa semua ni. Tapi dia kata satu je yang kita tu silap ni, kita lepas kita mengajar, kita tanya, faham ke tak? Kita jangan tanya faham tak, tanya jelas ataupun tidak. Sebab dia aku tanya faham ke tak? Kan? Seperti mereka tu macam tak faham apa. Tak boleh. Jelas ataupun tidak. Kalau jelas ni memang faham dah, mungkin kabur sikit-sikit lah. Tapi kalau faham ke tak ni, jawapan tak. Tak macam tak faham pun langsung. Dia kata nanya, mereka duduk sila kat 2 jam. Ikutan jelas atau tidak, dia kata tak. Tak tu faham dah, cuma kurang jelas. Tak apa lagi dia kata. Amus sampai teratur. Dia pasal kita beradab ketika mengajak, takut kecil hati orang mendengar ni. Jelas ke tak? Jelas? Jelas ataupun tidak? Jelas. Tak apa tuan, sambung baik cerita tadi. Tahu dah sambung tang mana? Duk jelas-jelas tak tahu sambung tang mana. Sambung dia ialah tuan-tuan, bila demikian kami ni meraung, menjerit sekuat-kuatnya untuk supaya kamu kesian kat kami ya Allah. Ketika itu qala Rabbu Azza wa Jal, Allah Ta'ala kata kat mereka, ni hampa 2 orang, sila campakkan diri hampa 2 ke bawah. Fatulqi atau fayulqi kullu minkuma anfusakuma. Hampa kena campak diri hampa, terjun diri hampa. Dua-dua untuk hampa selamat tadi. Tentu orang yang pertama ni tak cakap banyak sebab yang perintah tu Allah Ta'ala. Nampak macam tak logik lah. Minta keluar dari neraka tapi suruh terjun. Terjun ni faham kok mana? Kau bertambah teruk ke kok mana? Tentu. Tapi seorang yang pertama ni dia tak cakap banyak. Bila Allah Ta'ala suruh dia pun terjun. Maka dengan terjun dalam api neraka tu bardan wa salama, Allah campakkan kesejukan dan kesejahteraan. Selesai. Orang yang kedua dia tak terjun.
Dia tak terjun, dia berdiri je, sengak. Dia tak terjun macam kawan tadi. Allah suruh terjun, dia tak terjun. Dia ingkar tak ni? Dia ingkar tak? Dia berdosa tak? Dia lagak perintah tak? Dia ingkar tak? Dia berdosa ke tak? Nak berdosa apa di akhirat no? Akhirat bukan tempat beramal. Akhirat tempat balasan. Hak Allah suruh tu dia tak tinggal. Dia tak buat pun bukan nak berdosa. Sebab bukan dapat dosa pahala dah akhirat sana no. Sana tempat terima balasan saja. Soalan tu soalan perangkap tuan-tuan. Soalan perangkap. Nah, sebab ada orang jawab, dosa ustaz, tak ikut Tuhan. Dosa pasal apa? Dah Tuhan suruh dia tak buat. Hei, itu cerita di akhirat. Akhirat ni bukan tempat beramal dah. Akhirat tempat balasan sahaja. Jelas? Faham? Tuan, jadi kawan yang kedua ni berdiri. Dia tak terkejut macam kawan tadi. Allah tanya dia, hei kamu, kenapa kamu tak terjun macam kawan kamu tadi? Dengarlah. Dengar. Kawan nombor dua ni. Dia kata, ya Rabbi. Rajai. Rajai alla tu'idani fiha. Aku ni belum nak terjun. Sebelum aku terjun ikut kawan tadi, aku nak bagi tahu satu benda. Harapan aku ialah janganlah engkau kembalikan kami ke neraka ni. Faham tuan-tuan? Maknanya hak kawan terjun selamat dah, tapi kawan ni duk bimbang takut patah balik. Selamat-selamat takut masuk pula. Tu dia tak mau terjun tu, tak mau terjun semula, tak mau terjun lagi sebab dia nak minta kepada Allah Taala, ya Allah harapan aku supaya jangan engkau kembalikan aku ke neraka ni, aku tak mau dah. Tuan-tuan, Allah Taala kata, rahmat aku laka raja'u. Untuk hang, special untuk hang, harapan hang. Confirm, clear. Maka dia pun terjunlah masa tu. Sebab apa? Mendapat jaminan bahawasanya Allah tak akan memasukkan dia semula ke dalam neraka. Cerita ini tuan menunjukkan bahawasanya besar nilai tauhid dalam diri manusia. Walaupun iman sebesar zarah yang kecil itu, tapi dia menyelamatkan orang daripada kekal dalam neraka. Orang beriman semua akan masuk syurga akhirnya. Tuan-tuan bos sekalian. Saya ada satu kata yang menarik untuk tuan-tuan kongsikan. Saya kongsikan tuan-tuan. Mungkin kongsikan orang lain juga. Ialah begini. Begini tuan-tuan. Masuk syurga ni dengan rahmat Allah. Bukan sekadar asbab amal kita. Nabi berkata demikian. Nabi kata tidak akan masuk syurga seorang kamu dengan amalannya. Ya betul. Ya. Ini hakikat. Lalu sahabat tanya, wala anta ya Rasulullah, kamu pun macam kami kah? Jawapan Nabi, ya betul. Aku pun macam hamba. Aku tak masuk syurga dengan sebab amalan aku. Walaupun Nabi ada tuan sayyid segala orang-orang ahli ibadat. Habis tu, melainkan kata Nabi, aku ni Allah cucurikan dengan rahmatnya. Masuk syurga bukan dengan sebab amal kita, tapi dengan sebab rahmat Allah. Amal kita ni asbab sahaja. Tentuan makan ubat lega tak? Tentuan makan ubat lega ke tak? Makan ubat lega tak? Kadang-kadang lega, kadang-kadang tak lega. Tapi kalau makan ubat asbab kena lega. Tapi kadang-kadang makan ubat tak lega. Sebab makan ubat bukan mesti lega, tapi asbab kepada mungkin lega. Tuan-tuan, jadi kita beramal ni asbab kepada masuk syurga, tapi bukan mesti masuk syurga. Yang masuk syurga kerana rahmat Allah Azza wa Jalla. Baik, tuan-tuan. Orang yang beriman akan masuk syurga. Tetapi kenapa ada orang beriman masuk neraka? Jawapan saya. Kenapa ada orang beriman masuk neraka? Kenapa ada orang beriman masuk neraka? Jawabnya kerana dosa-dosanya. Dia masuk neraka tu kerana dosanya. Orang kafir, kenapa masuk neraka? Orang kafir, kenapa masuk neraka? Kerana kufurnya. Orang beriman masuk neraka kerana dosanya, maksiatnya. Tapi dia beriman. Beza tak dua ni?
Biasa. Sebab tu orang kafir ni tuan, masuk neraka selama-lamanya. Bukan kerana dosanya sahaja, kerana kufurnya. Dan orang beriman ni masuk neraka kerana dosanya. Baik. Tuan-tuan, saya sebut Nabi Adam alaihi salam, Allah Ta'ala cipta dalam syurga, beriman dengan Allah Azza wa Jalla. Maknanya syurga tu hanya layak didiami oleh orang yang beriman. Kenapa? Kerana Nabi Adam, manusia pertama Allah cipta dalam syurga, beriman dengan Allah. Sebab siapa-siapa yang duduk dunia ni, anak cucu Nabi Adam, yang duduk dunia ni, yang beriman dengan Allah Ta'ala, dia layak untuk balik dalam syurga semula. Tapi kalau anak cucu Nabi Adam yang duduk dunia tak beriman, kafir, dia tak akan layak kembali ke syurga. Dia akan kekal dalam neraka. Orang beriman memang layak masuk syurga, tapi kerana dosanya, dosa yang tak diampun Allah Ta'ala, dia akan masuk neraka. Tapi bersifat sementara. Dia akan keluar juga ke syurga akhirnya. Ada orang tu sepatutnya masuk neraka sebab dosanya, Allah bagi syafaat, terus masuk syurga. Ada orang sepatutnya lama dalam neraka ni, tapi dapat syafaat di keluar neraka, tuan-tuan. Sekejap dalam neraka walaupun sepatutnya lama. Kenapa? Rahmat Allah Azza wa Jalla. Tuan-tuan, jadi kita mendoakan supaya kita semua pada hari ini, tuan-tuan, diberikan kerahmatan, keberkatan yang berpanjangan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semua kita semua, tuan-tuan, dimasukkan syurga tanpa menjakkan ke neraka walaupun sesaat. Amin. Ya Rabbal Alamin. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillahi wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. اللهم ارزقنا فهم النبي وحفظ المرسل والهام الملائكة المقابل. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم إنا نجعلك في نهور أعدائنا ونعوذ بك من شرور. اللهم بارك شمله وفرق جمعهم وشتت كلماتهم وزلزل أقدامهم وصل عليهم كلبا من كلاب يا قهر يا جبار يا منتقم يا الله. اللهم يا منزل الكتاب ويا مجلسا ويا هازم الأحزاب اهزم وانصرنا عليهم. اللهم انصر إخوان المجاهدين في فلسطين وفي غزة. ربنا تقبل منا دعاء إنك أنت السميع العليم وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم. دعوهم فيها سبحانك اللهم وتحيهم فيها سلام وآخر دعواهم الحمد لله رب العالمين. آمين.